وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي تمني بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا تقبلا اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعافيتي يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس الظاهر وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الدنيا قبل الآخرة يا عظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم Yang saya muliakan dan dihormati dan dikasihi Tuan Pengurusi Masjid serta barisan gawai dan ahli jawatankuasa Masjid, tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan-tuan dan puan-puan, seluruh warga ahli jawatankuasa Masjid, surau, taman, kampung dan pemimpin masyarakat, ustaz-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Selamat hari raya Ma'zahid Batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wa syukru lillah. Segala puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada ketika ini, saat ini masih lagi kita hidup, bernafas, bernyawa, masih lagi kita mempunyai keluarga, sahabat andai, jiran-jiran, masih lagi kita dapat sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekalan akhirat kita, yang mana di samping kita bersyukur meraihkan kegembiraan hari raya, maka jangan kita lupa untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Nabi SAW memperingatkan kita
Jangan hanya kita menjadi hamba Ramadan. Nabi pesan, jangan kita menjadi hamba Ramadan, bermakna kita beribadat ikhlas mata-mata kerana Allah. Cuma kita pertingkatkan amalan kita di bulan Ramadan. Setahun racun, sebulan adalah penawar bagi kita, itu Ramadan. Kata Nabi, jangan kita hanya menyembah Ramadan, kerana Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan juga adalah makhluk Allah. Sebaliknya kata Nabi, hendaklah kamu beribadah menyembah Allah, nescaya Allah tidak akan meninggalkan kamu sampai bila-bila. Maka untuk itu tuan-tuan, kata ulama yang disyarahkan oleh Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud, hendaklah kita sebagai hamba Allah, dia berpesan kepada kita, jagalah 4 perkara, 4 waktu ini, yang mana 4 waktu ini boleh menutup dosa kita, boleh menutup aib kita, boleh menutup kesalahan kita di masa lalu. Yang pertama, hendaklah kita mengisi masa kita antara maghrib dan isyak. Ini pesan hendaklah kita mengisi masa kita antara maghrib dan isyak sesuai masa tu untuk kita berzikir untuk kita berzikir, untuk kita menuntut ilmu, untuk kita membaca Quran dan beribadat pada awal malam, itu antara maghrib dan isyak. Pada siapa yang sentiasa beribadat antara waktu maghrib dan isyak, sama ada kalau ada kuliah, ikut cuti kuliah, kalau tidak ada, maka selepas maghrib itu kita duduk. Yang mana Nabi SAW mengingatkan kita, pada siapa yang hadir solat berjamaah maghrib, dia duduk dalam majlis ilmu ataupun berzikir, membaca Quran sehingga mana masuknya waktu isyak, maka diberi pahala seumpama dia sedang mengerjakan ibadat solat, sehingga dia tidak berhadas dan sehingga dia tidak keluar daripada masjid. Ribut antara waktu saat yang paling mulia, yang mana Allah dan malaikat mendoakan kita, Allah merahmati kita, orang yang duduk dalam majlis ilmu zikir antara maghrib dan isyak, menunggu solat yang lain, itu isyak terutama. Maka siapa yang berbuat demikian, maka dia akan menutup kesalahan dosa dia yang lalu. Yang kedua, kata Habib, sebelum subuh maka kita lakukanlah ibadat lebih kurang 30 minit, sama ada membaca Al-Quran ataupun melakukan solat. Mana kita bangun, kita sembahyang sunat subuh, dan kita mungkinlah kita amal seperti saya bagi tahu dulu. Nabi sebut siapa yang nak doanya diijabah, solatnya diterima, dan doa diangkat dan dosa diampuni, maka siapa yang bangun tidur mengucap alhamdulillah illazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas tu zikirlah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ataupun mula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim faghfirli, ataupun Allahumma ighfirli. Maka kata Nabi, siapa yang mengucap demikian, maka doanya dimustajab, solatnya diterima, dan dosanya diampuni. Maka bacalah, kata ulama, bacalah Al-Quran sekurang-kurangnya 50 ayat waktu antara waktu sahur dengan waktu subuh, waktu imsak, boleh. Jadi ini antara yang kedua. Sebelum subuh tu buat ibadat sikit, solat tahajud, solat sunat wudu, solat sunat tahajud, barulah kita datang subuh.
Itu saat yang kedua. Yang ketiga, waktu yang boleh menutup kesalahan kita ialah selepas solat subuh hingga fajar, hingga Isra'. Kata ulama, Isra' ini adalah merupakan permulaan duha. Ini khilaf ulama. Ada kata Isra' tu duha, tapi pendapat jumhur Isra' tu adalah permulaan duha, iaitu sekira-kira 25 minit atau 28 minit selepas waktu subuh. Jadi kalau kita tengok kalender kita hari ini, syuruk subuh Isra' iaitu pukul 7.02 minit. Pukul 7.02 minit itu syuruk Isra'. Kalau duha pukul 7.25. Hari inilah pukul 7.25 waktu duha. Jadi duha dia lambat sikit lah, lebih kurang 20 minit, 23 minit selepas Isra'. Okay? Selepas subuh hingga Isra', bagaimana Nabi SAW menyatakan, ambil peluang lepas subuh hingga Isra', zikir, selawat. Mana ada hadis yang masyhur Nabi sebut, barang siapa yang solat subuh berjemaah, duduk dalam majlis ilmu, majlis zikrullah, sehingga mana dia melakukan solat sunat Isra' 2 rakaat, maka baginya, kata Nabi, orang yang mengerjakan itu seumpama dia mengerjakan haji dan umrah yang sempurna. Nabi ulang 3 kali, yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Kita pergi Mekah, kita umrah, belum tentu lagi sempurna, tapi Nabi beri jaminan solat sunat Isra' 2 rakaat mendapat fadilat haji dan umrah yang sempurna, yang diterima di sisi Allah SWT. Fadilat dia lah. Jangan pula tuan-tuan puan-puan menganggap kata, Ustaz lagi sebut kita solat sunat Isra' 2 rakaat dapat pahala haji dan umrah sempurna dah, kita tak payah pergi umrah haji lah. Jangan silap gitu. Ini nak cerita fadilat. Itu waktu yang ketiga lepas subuh. Waktu yang keempat, kata Habib, iaitu 15 minit sebelum waktu maghrib. Waktu ni boleh menutup kesalahan kita lalu. 15 minit sebelum maghrib atau selepas asar. Sebelum maghrib ataupun selepas asar, sebelum solat maghrib lah. Allah memberi makanan rohani buat kita semua, maka kata ulama, ambil peluang berzikir, membaca doa dan sebagainya. Waktu antara perpisahan siang dan malam itu sebelum maghrib. Ambil kesempatan di situ, sama ada baca Quran, zikir dan sebagainya. Antara doa yang dianjurkan ialah Allahumma barik li fil maut, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Boleh baca 25 kali ataupun 27 kali sebelum maghrib. Allahumma barik li fil maut, ya Allah berkatilah aku ketika hampir mati, wa barik li fil maut, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut, dan berkatilah aku ketika mana selepas mati. Ini doa yang dianjurkan oleh ulama, kita membacanya selepas asar ataupun sebelum masuk maghrib, ataupun bacalah apa-apa pun. Dan seterusnya, kata Habib, pintu sedekah itu ada beberapa perkara, iaitu bertasbih. Pintu sedekah bagi kita lah, bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, bertakbir Allahu akbar, bertahlil la ilaha illallah. Ini maknanya lafaz ini dikatakan pintu sedekah bagi kita. Jadi kita kabur kat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh tak? Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Itu pintu sedekah. Dan bersama suami isteri bersama, itu juga merupakan pintu sedekah. Kata Syekh Zainul Asri, pintu rezeki dan pintu ketenangan itu akan terhasil daripada beberapa perkara, iaitu solat duha. Kalau tuan-tuan nak murah rezeki, nak ketenangan jiwa, solat sunat duha 4 rakaat. Bukan 2, 4 rakaat. Buat 2 rakaat atau 4 rakaat terus boleh. Untuk ketenangan jiwa dan menjemput rezeki. Setiap pagi solat sunat duha 4 rakaat. Dan beristighfar sekurang-kurangnya 70 kali. Ini juga pintu rezeki dan ketenangan.
dan melakukan selawat paling-paling kurangnya 100 kali lah, ataupun 1000 kali, dan sering melakukan sedekah, rajin bersedekah pada waktu pagi dan malam. Ini mencari ketenangan jiwa dan rezeki. Baik tuan-tuan sidang jemaah sekalian, itu mukaddimah. Satu lagi sebelum kita baca kitab, kita baca satu hadis tentang puasa sunat Syawal. An Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shama sittata ayyamin ba'dal fitri kana tamamas sannati man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Maksudnya daripada Sauban, ini seorang hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa 6 hari, sesudah hari raya Idul Fitri, iaitu bermula daripada 2 Syawal adalah baginya seumpama berpuasa setahun. Kerana barang siapa yang mengerjakan kebaikan, satu kebaikan dia diberi kebajikan 10 kali ganda. Hadis Ibnu Majah. Okey. Jadi kita tengok bagaimana terhasilnya setahun. Maknanya kita berpuasa sebulan, maknanya 30 hari ataupun 29 hari. Ada orang tanya kita, Ustaz, macam mana Ustaz, kita berpuasa tahun ni 29 hari, tak cukup sehari, tak cukup, kita kena qada tak? Macam-macam lah kita kata. Saya kata tak payah qada. Kita berpuasa 29 dikira sebulan, 30 dikira sebulan. Jadi setakat sehari kita puasa, kita raya, orang dah terkejut dah. Jadi ini juga memberi peringatan kepada kita, terkejut tak terkejut ke kita ni sebagai hamba Allah SWT, kita jangan terkejut lah. Orang terkejut ada yang marah, kenapa? Kerana diumumkan puasa raya pada awal, pada esoknya 30. Jadi bagi saya, kita jangan terkejut. Bagaimana berlakunya kalau datang mati, maut datang kita, maut datang, malaikat maut cabut nyawa kita, adakah kita nak katakan tak bagi lampu isyarat ke, tak bagi green light dulu ke nak cabut nyawa? Macam mana? Kalau puasa tiba-tiba esok umum, kita rasa terkejut, marah. Kalau mati terkejut, nak marah siapa? Itu pengajaran kita boleh ambil, tuan-tuan. Lepas tu kita dah dengar dia kata ni uru-uru, kata puasa 1 bulan 2 bulan, kita buatlah persiapan awal. Tak perlu kita marah. Mana tu cukup 30. Jadi nisbah dia 1 30 darab 1 bermakna 300. 300 tak cukup setahun lagi. Bagaimana nak cukup setahun? Setahun 360 hari. Jadi 60 hari itu kita ambil daripada berpuasa 6 hari di bulan Syawal. 6 kali 10 60. Jadi 300 campur 60 bermakna 360 hari. Dan dalam hadis lain Nabi sebut, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa yang berpuasa 6 hari kemudian diikuti, siapa yang berpuasa Ramadan sebulan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, masa seumpama dia berpuasa setahun penuh. Hadis sahih riwayat Muslim. Banyak hadis. Jadi timbul persoalan, Ustaz, kita ni nak puasa sunat Syawal dulu ke nak puasa qada dulu? Jadi ini perbahasan ulama. Yang paling afdal, yang paling utama adalah kita melakukan puasa qada dulu. Sebab qada tu wajib. Hutang dengan Allah tu kena bayar dulu, wajib. Barulah kita lakukan puasa sunat. Ada pun macam mana kata ulama, kalau kita mungkin tak sempat nak qada,
lagi memang kita nak qada, tak sempat nak qada, dan kita tengok syawal pun nak habis dah, maka tak ada masalah, kita ambil peluang untuk merebut pahala syawal dulu. Yang paling afdal sekali niat, tanya niat macam mana ustaz, niat nak puasa qada dengan sunat boleh tak? Boleh. Kata ulama harus kita niat qada Ramadan dengan sunat syawal. Sahaja aku berpuasa qada Ramadan dan sunat syawal boleh, tapi yang paling afdalnya niat qada, puasa qada dulu. Kalau kita puasa qada di bulan Syawal, kata ulama puasa sunat Syawal pun kita dapat. Atau lagi kita puasa Syawal pada hari Isnin dan Khamis, qada dapat, sunat Syawal dapat, Isnin Khamis pun dapat. Yang penting niat qada. Tak payahlah niat qada, niat Syawal, buat qada dulu. Kalau kata qada 6 hari di bulan Syawal, maka dia dapat dah fadilat Syawal 6 hari tu. Tapi kalau nak lagi, selesai qada dulu, lepas tu ada lagi Syawal, teruskan sunat Syawal 6 hari, lagi banyak. Jadi tak ada timbul masalah. Jadi saya sebut ni sebab ada orang tanya soalan. Jadi boleh nak niat qada dan Syawal pun boleh, nak qada dulu pun boleh, nak buat Syawal pun boleh, tak ada masalah. Yang penting qada kita buat, sunat Syawal pun kita buat. Jadi kita tidak terlepas peluang, maka cukup setahun puasa. Okey, itu antara hukum tentang Syawal sikitlah. Baik tuan-tuan, kita baca kitab itu muka surat 2. Muka surat 2. Qala musannifu wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati tuan-tuan guru kita. Kita sambung pada muka surat 2, kitab Qalbun Salim oleh tuan guru kita Ustaz Muhammad Jo hafizahullah taala, iaitu perengah bawah, suatu perkara penting, sifat-sifat yang menjadi sumber utama keluarnya akhlak terpuji. Ini kita nak carilah. Betul ya muka surat tu ya? Betul nah? Boleh. Okey, siapa yang nak beli kitab boleh. Bagus ni kitab ni sifat-sifat yang menjadi sumber keluarnya akhlak terpuji. Jadi kita nak jadi kita ni akhlak yang terpuji, kita kena ada sumber dia, cari daripada mana tu. Ni kita belajarlah. Bukan bermakna kita baca kitab ni kita jadi alim, jadi orang sufi, orang tasawuf, tidak. Nak melatih diri kita lah. Nak melatih diri kita menjadi orang sufi, orang tasawuf. Nak perkemahkan rohani kita, ikat rohani kita dengan Allah. Baik. Karena kata Imam Syafi'i, akhlak itu mendahului daripada ilmu. Kerana sesungguhnya orang berakhlak sudah pastinya berilmu, dan orang berilmu belum tentu berakhlak. Jadi nak cerita apanya? Akhlak itu, ilmunya seorang itu dibina atas akhlak yang baik. Akhlak dengan guru, akhlak dengan ilmu, dan macam-macam lagi lah. Akhlak. Okay? Dengan akhlak itu maka Allah campurkan ilmu, kepahaman ilmu dalam diri kita. Berapa ramai orang yang mengaji agama di luar sana, mengaji agama dengan tok-tok guru contohnya, tetapi tidak ada akhlak dengan guru, maka tak akan beramal, tak akan dapat ilmu tu. Duduk macam tu je. Tak berubah peribadi perangai dia, akhlak dia. Duduk macam tu lah. Bismillah. Okay. Lepas tu saya belajar tauhid, belajar sifat 20, belajar dengan Dr. Yusri Majlan. Dia cukup marah kalau dia tengah ceramah, orang bercakap, dia marah lah, dia tegur, jangan bercakap. Satu lagi doktor kata, adab dengan ilmu dengan guru ni maknanya kita jangan melunjuk kaki, kata guru tu. Itu adab yang diajar oleh Rasulullah. Kalau tak ada adab macam tu, macam mana ilmu nak masuk? Atau banyak lagi lah. Tadi saya ingat lagi, dia kata jangan lunjuk kaki. Sebab dia kata di sini adalah kitab ulama, ini adalah kitab hadis, seolah kita berhadapan dengan Nabi, jangan kita biadab dengan Nabi. Sampai macam tu ulama. Sama Syekh Fuad, sama juga Syekh Fuad, dia tak bagi orang bercakap, ataupun dia tengah mengajar ke, kita minum air, tak beradab dengan guru tak apalah kan. Antara akhlak-akhlak yang diajar oleh ulama. Dari mana anda tanya? Daripada Nabi.
Ni nak apa ni? Pasal apa? Pasal ilmu nak masuk dalam diri kita. Pasal nak jadi kita jadi macam tu. Okey? Baik. Baik tuan-tuan sedang jemaah sekalian. Akhlak yang baik akan terpancar dalam diri kita ni. Seseorang itu memiliki 4 sifat dasar. Ni kena ada ni. Kita kena belajarlah, kena masuk dalam diri kita. Yang pertama dikatakan hikmah. Itu bijaksana. Bijaksana. Ada orang kata bijak sana, bijak sini. Bijak sana, bijak sini. Dia nak kabur juga. Mana bijak sana ni hikmah. Antara sifat yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ya. Baik, bijaksana iaitu yang pertamanya dikatakan dengan kebijaksanaan seseorang dapat membezakan yang benar dan yang salah dalam semua yang dia lakukan. Okey, kita yakin dan percaya kita yang normal ni, yang tak gila ni, otak kita boleh bezakan mana yang baik, mana yang salah. Betul tak? Betul tak? Tapi kenapa ada orang yang buat salah? Adakah dia tak normal? Normal. Cuma dia jahil ataupun dia mengikut hawa nafsu dia. Benda tu salah dia buat juga, benda tu dosa dia buat juga. Itu lumrah manusia. Lumrah manusia. Sedangkan dia tahu, bermakna orang yang dapat membezakan mana yang hak, mana yang batil, mana dosa, mana pahala, bermakna orang itu adalah orang yang bijaksana. Kalau dia tahu yang benar dia buat, yang salah dia tak tinggal, dia buat juga, bermakna orang tu terkeluar daripada kepompong bijaksana, maka dia tidak bijaksana. Dia tidak bijaksana lah. Walaupun dia pandai, tapi dia tidak bijaksana. Okay, kenapa? Kerana dia mencampur adukkan benar yang salah, dosa dan pahala. Okay? Orang yang bijaksana dia boleh asingkan yang mana benar, yang mana salah, yang mana dosa, yang mana pahala. Kan? Baik, itu antaranya yang pertama. Jadi nak bina kita ni. Baik, yang kedua daripada sifat inilah, bijaksana inilah lahirnya sifat dermawan. Maknanya orang yang bijaksana, dia rajin derma, rajin sedekah, dikategorikan golongan yang dermawan. Orang yang sabar, termasuk dalam orang yang bijaksana. Orang yang keteguhan hati, teguh hati ni mana tetap hatinya. Istikharah kita buat selalu untuk tetap hati kita. Teguh hatinya, maknanya tidak goyang. Hati yang tetap, tidak goyang. Tidak hati yang orang kata seperti mana lalang dia panggil. Orang panggil lalang. Lalang tahu lalang? Lalang ni dia ikut arah angin. Angin tiup kanan dia kanan, angin tiup kiri dia kiri. Orang panggil orang yang tetap pendirian. Ini orang yang tidak bijaksana. Orang yang bijaksana ni dia tetap pendirian. Dia tidak akan berubah, ya. Dan berani menanggung bebanan. Menanggung bebanan ni maknanya menanggung bebanan ni bukan akak berat, tuan-tuan. Akak berat tu, itu gagah tu. Bijaksana ni menanggung bebanan ni maknanya segala musibah, segala ujian yang melanda dia tu, dia berani menanggung bebanan ataupun berani bertanggungjawab atas apa yang dia pimpin dan sebagainya dan lain-lain. Kita tengok hari ni, ujian, kita tengok dalam TikTok dan macam-macam, ujian raya pun ujian, balik kampung pun ujian, jam kan. Ada saudara balik kampung berjam-jam jam, tapi tak apa jam pun nak warna balik kampung, nak seronok, nak raya kan. Dan yang terkini pula, ramai orang marah. Masuk dalam surat khabar, ramai yang marah, yang memaki hamu Petronas, stesen minyak, tak ada minyak. Minyak tak habis macam mana tuan-tuan? Kereta banyak, habis stok. Mungkin lori minyak pun nak beraya juga. Marah tuan. Ada yang ramai tersadar di Terengganu, di Pahang nak mari ke KL ni tersadar. Jam dah satu hal. Lepas tu masuk kereta minyak, minyak habis. Tulis itu, minta maaf minyak habis. Tak boleh balik juga. Apa yang dia rancang nak sampai sini berapa bulan, tak sampai. Ini semua ujian Allah SWT, tuan-tuan.
Jadi kalau orang marah sana, maki sana, maki ni, maknanya orang tu tak bijaksana. Orang itu tak sabar. Nak macam mana? Nak tunggu lori minyak sampai tak tahu bila. Ujian tuan-tuan. Ada saudara-saudara daripada Kelantan nak balik sini. Daripada Macang nak pergi ke Gua Musa, nak pergi Kuala Kerai tu berjam-jam jam. Tak ada jalan lain dah. Itu yang dalam grup kata, oi payah jam tu, bila nak sampai dah mungut dah hantar mesej dalam WhatsApp. Bila nak sampai ni tak jauh jalan pun dekat jam. Nak macam mana? Bukan dekat tu jam, tak boleh nak kata apa. Duduk melawak dalam grup. Lepas ni kita kena beli kereta terbang. Kereta terbang jam. Okey, pasang kipas terbang. Okey, tak ada jam darat balik. Mungkinlah kita suatu hari nanti kita semua pakai kereta terbang. Banjir. Tak apa banjir. Pasang kipas. Okey, jadi bot. Kereta jadi bot. Jalan banjir, lepas banjir. Mungkinlah. Ada dah. Sebab kalau kita tengok sekarang ni kereta banjir ada dah. Kereta terbang pun ada dah. Tapi bukan kat Malaysia lah. Kat luar negara. Mahal tuan-tuan. Dia panggil kereta serbaguna. Bolehlah naik, ada 2 orang, ada naik 4 orang. Main air laut, okey, pasang kipas, jadi bot. Ada motor, masuk dalam laut, jadi jet ski. Naik atas jadi motor, tayar kipas terbunyi, tayar jalan balik. Ada. Tapi mahal tuan-tuan. Berpuluh-puluh ribu sampai juta ringgit pun ada. Kereta jadi kapal terbang. Kan? Ada. Kita tak mampu nak beli tuan-tuan. Kan? Contoh. Tak mustahil. Benda ni akan bertukar. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Jadi ujian. Orang tu daripada Sabtu Ahad orang balik daripada, sebab apa? Hari Isnin budak-budak anak-anak nak sekolah dah. Tapi tak boleh sampai juga. Pasal apa? Minyak habis. Kalau tahu kata stesen minyak tu habis minyak, mungkin kita beli standby dah. Boleh 1 tong minyak kan. Sebab tak tahu. Ni semua terkejut belakang. Raya terkejut, minyak terkejut. Semua orang komplain tuan-tuan. Tapi kalau mati terkejut, nak komplain siapa? Nak marah Tuhan. Ini satu pengajaran bagi kita lah. Ada kata, nasib baiklah aku tak balik kampung. Nasib baiklah aku tak balik kampung. Saya tak balik kampung. Kalau balik kena jam juga. Duk nasib baik. Tapi walaupun nasib baik tak kena jam, Allah uji hal lain. Kita ni semua diuji, macam-macam diuji tuan-tuan. Jadi orang yang sabar, berani menanggung bebanan dan lain-lain, mana termasuk bijaksana. Ini untuk apa ni? Untuk menjadi sifat terpuji ni. Bagaimana Allah nak uji kita ni supaya kita ni menjadi sifat terpuji. Orang yang menjadi sifat terpuji ni bijaksana. Bukan senang tuan-tuan. Nak senang, nak sebut sabar, redha senang tuan-tuan. Bila jadi kat kita tengok. Sabar tak? Redha tak? Mengeluh tak? Marah tak? Kalau kita tak mengeluh, tak apalah, ini Allah uji. Kalau kita tak marah, tak apalah, kita sabar. Ini orang yang bagus, sifat terpuji. Jadi inilah ilmu. Bagaimana kita nak ukur diri kita dengan ilmu ni. Belum tentu yang ceramah kat depan ni akan mengamalkan apa yang dicakap ni. Tapi kita niat belajar, insya-Allah. Boleh? Ingat duduk depan ni alim lah. Nak duduk depan ni bagus? Belum tentu. Kan? Kadang-kadang apalah ni sembang, apalah ustaz tu sembang kari bahasa sekarang ni. Apalah ustaz tu sembang kari dia sembang, dia pun tak boleh pergi. Ada tuan-tuan. Sebab kita manusia kan. Kecuali Nabi. Okay. Baik, yang ketiga, jika tidak ada kebijaksanaan maka akan timbul sifat kerekuk. Maka kalau ada sifat kerekuk, bahasa Kelantan kata kupi. Bahasa Kelantan, bahasa petani kupi ni kedekut lah. Dia masuk istilah kupi ni maknanya satu plastik tu dia punya mulutnya luah tapi dia sempit kan. Dia punya kupi. Bila sempit jadi kedekut lah, kemuk kedekut lah. Dia panggil kupi. Kedekut. Jadi bagaimana nak jadi sifat terpuji kalau kita kedekut? Tidak sabar dan tidak bijaksana dalam melakukan sesuatu, gelojoh, cepat, melatoh dan sebagainya. Jadi terkeluar daripada bijaksana.
Jadi bila tiga perkara ni tidak kita dapat laksanakan, maka kita tidak akan menjadi orang yang berakhlak yang terpuji. Cepat sangat melata, cepat sangat menuduh, cepat sangat bersangka buruk tanpa usul periksa. Ini semua akan merosakkan diri sendiri. Okay? Jadi kita baca kitab ni supaya kita melatih diri kita sendiri, supaya kita jangan begini dia, aku ni, kita bila kita baca kitab ni, baik saya sendiri yang baca pun, tuan-tuan yang tengok, maknanya kita baca ni, kita jangan tengok orang, kita tembak diri kita sendiri. Maknanya aku belum ni, aku ni betul, tak betul lagi lah. Nampak? Ni belajar kitab ni. Jadi kita bukan belajar kitab nak mendidik orang lain. Ada setengah-setengah tu, tok guru ke ustaz ke, dia baca kitab, dia rasa dia betul dah, dia nak betul orang lain. Dia bukan nak betul dia sendiri. Itu yang ilmu dia hentam dia balik tu. Belajar kitab tasawuf, tok guru usul kitab sana, kitab tasawuf, kitab macam-macam kitab tasawuf. Tiba-tiba Allah uji dia sendiri. Maka dia tak boleh sabar. Orang kata, tok guru tasawuf macam mana? Dia sendiri pun tak boleh nak bawa. Contoh. Contoh tuan-tuan. Sebab apa? Antaranya mungkin dia mengajar kitab tu untuk mendidik orang lain. Bukan dia belajar etikot dia untuk mendidik diri dia sendiri. Jadi kata ulama, kita baca kitab ni, kita didik diri kita sendiri dan kita berkongsi ilmu dengan orang lain. Nawaitu kita di situ. Okay? Sebab tu kata ulama, kita ni diuji. Kalau kita belajar ilmu tauhid, kita akan diuji dengan tauhid. Ni kata ulama. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, maka kita akan diuji dengan tasawuf. Kalau kita belajar ilmu fiqh, kita akan diuji dengan fiqh. Kalau kita belajar ilmu Quran, kita akan diuji dengan Al-Quran. Ini ada uji masing-masing tuan-tuan. Nampak? Ni belajarlah kita ni, belajarlah ilmu tasawuf gini. Tiba-tiba berlaku satu hal, dia tak boleh nak sabar. Dia buruk sangka kepada orang lain. Tanpa usul periksa, dia menuduh. Jadi mana ilmu tasawufnya? Contoh. Jadi serang dia sendiri. Ini untuk tuan-tuan, Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita belajar ni, kita dapatlah ilmu, dapatlah perisai diri kita untuk diri sendiri. Di samping kita berkongsi pada orang lain, utama diri sendiri dulu. Baik tuan-tuan. Yang kedua, isyarat dah sikit ya. Yang kedua sifat berani, dia panggil syaja'ah. Syaja'ah ni berani. Ini sifat berani juga akan melahirkan diri kita sebagai orang insan yang terpuji. Dia ada 3. Dengan keberanian seseorang diri dapat mengalahkan kekuatan nafsu amarahnya. Berani ni makna berani bukan lawan musuh tuan-tuan. Berani melawan diri kita sendiri. Musuh dalam diri kita sendiri itu nafsu amarah. Nabi sebut innan nafsal la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu mengajak manusia kepada jahat. Jadi kita nak kenal diri kita ni ada nafsu amarah tak? Kita boleh tengah dari diri kita. Nafsu kita ni ajak kepada maksiat, ajak kepada benda-benda jahat. Bermakna kita dah boleh trace diri kita ni ada nafsu amarah. Sehingga amarahnya itu akan mengikut dan tunduk kepada petunjuk akal. Sebab tu Nabi sebut jihadun nafs. Jihad melawan nafsu ialah jihadul akbar, jihad melawan nafsu. Jihad yang besar bagi kita ni sebagai hamba Allah ialah jihad melawan nafsu. Baru kita tengok lagi ni tuan-tuan, dalam bulan Ramadan alhamdulillah kita boleh kurang makan, kita boleh jaga akhlak kita. Bagaimana kita tengok gelagat kita di bulan Ramadan? Sebab tu Nabi sebut pengukurnya kita boleh lihat kita ni mabrur tak mabrur, makbul tak makbul, jadi tak jadi ibadat kita di bulan Ramadan, kita boleh tengok luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan macam tu juga tak berubah, ada masalah lagi lah. Ni bulan Ramadan bagus dah, jaga dah puasa, solat, jaga dah amal ibadat. Bila luar Ramadan tinggal balik. Bulan Ramadan kita dah tak membazir dah. Bulan Ramadan, luar Ramadan jamuan raya membazir pula dah. Sudah. Masalah tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran surah saya lupa dah. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu saudara syaitan. Dalam bulan Ramadan kita tak jadi saudara syaitan dah, syaitan diikat. Tapi luar Ramadan gaya jadi saudara syaitan pula dah. Pasal apa? Kata apa syaitan dah bebas.
Nak salah syaitan juga. Kita yang salahnya, kita membazir, kita menjadi saudara syaitan. Pergi jamuan raya, makan ni, ambil makan tak habis, buang dalam tu sampah. Orang yang datang ramai-ramai tak cukup. Pasal apa? Ni orang dulu, orang depan ni makan banyak tak cukup. Padahal tak makan apa, ambil banyak nafsu, buang dalam tu sampah. Kesian orang belakang tak dapat makan. Ni perangai kita. Betul tak tuan-tuan? Patutnya ambil apa dah patutlah. Ambil orang nak makan lah. Ni nafsu punya pasal. Cekoi, tekam ni. Akhirnya tak habis. Buang dalam tu sampah. Yang orang belakang tak dapat makan, kesian. Kita berkata, pada muka, mari lewat sangat. Pulak dah. Ni perangai kita tuan-tuan. Iya tuan-tuan. Kita tengok bagaimana gelagak kita jamuan raya. Membazir. Tidak semena-menanya kita menjadi saudara syaitan. Ni. Bagaimana akhlak kita di hari raya. Iya tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya dah perhati jamuan raya. Semalam 3 jamuan. Kenduri kahwin, malam dengan akikah. Tengok gelagak. Ada yang makan, alhamdulillah, sapu bersih. Ada yang makan, tuan-tuan makan sikit tak habis. Separuh pinggan buang dari tu sampah. Dalam hati sedihnya saudara syaitan. Jadi bila kalau kita tegur, kita marah, dia kata oh nak menghukum. Bukan. Bagaimana? Ada yang bagus, bukan kita semua tuan-tuan. Baris ambil makanan, tiba-tiba ambil makanan tu tak habis, buang dari tu sampah. Jadi saudara syaitan. Lepas tu bagaimana puasa kita di bulan Ramadan? Terdidik atau tidak nafsu kita di bulan Ramadan? Kita buat luar Ramadan. Di situ mengukur kita. Kita bukan nak menghukum tuan-tuan, kita nak cerita supaya kita jangan berlaku macam demikian. Contoh tuan-tuan. Daripada sifat inilah, ini sifat beranilah, lahirlah sifat sanggup memikul tanggungjawab yang diamanahkan. Juga ni berani. Maknanya berani memegang jawatan, berani menunaikan tanggungjawab. Ada yang berani memikul jawatan tapi tak berani menunaikan tanggungjawab. Tak amanah dengan tanggungjawab yang diamanahkan. Ini bahaya tuan-tuan. Jadi bagaimana nak menjadi akhlak yang baik? Menerima tugas dan tanggungjawab tetapi tidak amanah, tidak laksanakan tanggungjawab. Ini bahaya juga. Yang ketiganya, jika tidak ada keberanian, itu penakut untuk memikul tanggungjawab, untuk melaksanakan tanggungjawab contohnya, maka akan lahirlah akhlak-akhlak yang tidak baik. Jadi macam mana? Jadilah sombong, ujub, menghina orang lain, kurang percaya kepada diri sendiri, berasa terhalang ketika melakukan kebaikan dan lain-lainnya. Jadi macam tu, dia termasuk dalam golongan yang tak berani. Bila golongan tak berani ni penakut dengan tanggungjawab dia, dengan tanggungjawab, dengan amanahnya, maka dia tak akan menjadi seorang yang berakhlak yang baik. Itu 2 kita baca hari ni tuan-tuan. 2 lagi. Ada 3, ada 2 lagi. Itu menjaga harga diri, dia panggil iffah, dan juga sifat adil. Ni 4 perkara ni tuan, baru baca 2 tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung akan datang. Cukuplah sikit-sikit. Nak raya lagi ni. Jangan lupa tuan-tuan, puasa 6. Saya baru puasa 6 raya kedua. Raya ketiga ada jamuan, raya keempat ada jamuan. Sebenarnya tak ada, pada istilah syaraknya tak ada raya kedua, ketiga, empat tuan-tuan. Pada adat kita, kata ulama, adat kita panggil raya kedua, ketiga. Sebenarnya raya 1 hari, 1 Syawal je. 2 Syawal, 3 Syawal tak panggil raya dah tuan-tuan. Jangan tuan-tuan terkejut. Kita boleh rujuk pada ahli ulama. Jadi kita adat kita raya kedua, raya ketiga, raya keempat sebut raya. Sebenarnya tak ada raya. Raya 1 hari di bulan Syawal saja. Jadi kita boleh mula Syawal, boleh 2, boleh selang-seli, boleh segabung, tak ada masalah. Saya baru puasa sehari baru. 2 Syawal. Habis raya ketiga, mana 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, sampai semalam raya ada makan lagi. Hari ni pun ada lagi. Esok insya-Allah niat nak puasa esok. Tengoklah macam mana. Kok masuk masjid esok, ustaz, jamuan hari raya. Tak boleh pi pula. Yang penting tuan pandailah kita susun tuan. Yang penting cukup 6 hari. Tak ada masalah. Boleh insya-Allah. Cukup setahun tuan-tuan. 6 hari tuan-tuan bulan Syawal, takkan tak boleh. Kan? Takkan raya jamuan hari-hari. Rugilah kalau kita tinggal puasa 6 baik, wallahu a'lam. Jadi saya mohon ampun dan maaf ada salah dan silap. Yang baik daripada Allah Subhanahu taala, yang lemah yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Kita teruskan. Alhamdulillah. Ini kuliah pertama saya ni lepas raya ni. Alhamdulillah. Syabas dan tahniahlah.
eloklah kita teruskan. Sebab kalau kita tinggal lama-lama jadi lemah, jadi lemah ketupat banyak, susah tuan-tuan. Dia jadi berkarat. Jadi berkarat susah nak gerak tu. Dia jadi lembek, selai datang. Ni maknanya awal-awal ni kita push. Okeylah. Oh, ada kuliah dah? Boleh beres. Okey. Barulah dia tidak terbenam tu. Okey? Syabas dan tahniah lah pengusi JK Masjid teruskan kuliah. Maghrib pun kita teruskan. Takmir pun saya teruskan dah. Dah mula dah minggu ni. Minggu kedua dah mula dah takmir. Alhamdulillah. Bagi tahu kat masjid-masjid, okey, beres tak? Saya kata kuliah maghrib takkan tak boleh. Nak gaya-gaya maghrib isyak takkan kau tak mari jemaah. Kita tembak pengusi, kita tembak JK. Takkan maghrib isyak tak boleh tunggu kuliah start? Boleh start, boleh. Jalan. Gaya. Gaya lepas tu, lepas isyak boleh. Gaya lepas subuh esok boleh. Okey ustaz, beres. Kuliah on. Cantik. Ustaz pun poket pun masuk. Cerita gitu. Gaya habis duit tuan-tuan. Jadi ada kuliah takmir ke kuliah maghrib ke, masuk balik poket. Alhamdulillah. Kalau cuti sebulan tak masuk lah tuan-tuan. Masuk. Cakap terang tuan-tuan. Tak payah lapik-lapik lah. Betul ya? Benda tu kan. Duit siapa tak mau? Okey tuan-tuan. Allahu a'lam. Kita tangguh tuan-tuan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah. Allahumma ighfir li ummati Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah. Allahumma ighfir li ummati Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba'i wal ummahat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma inna amsayna Allahumma inna asbahna ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimatihi. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubah 'inda al-mauti syahadah wa ba'da al-maut jannatan wa na'ima. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.